result SPM hari ni? Result SPM okey. Lepas tu, kenapa sedih ni? Sebab saya tak tahulah saya ni nak terus kerja ke, nak sambung belajar ke. Sebab saya ni kadang-kadang nak jadi businesswoman je, kadang-kadang nak jadi engineer, ada juga nak jadi sekretaris. Oh, jadi sekarang tengah sedih sebab tak tahu nak buat apa lepas SPM lah. Ya. Okey, kalau macam tu, mari kita jumpa kaunselor Kerjaya. Nak tak? Nak. Mula-mula, pegang kali ni. Dan tarik! Wah, dia siap main tarik-tarik dengan kita. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini, saya Raja Nurul Farhana adalah kaunselor kerjaya anda pada hari ini. Okey, kita dapat lihat klien kita tadi, dia tak tahu nak buat apa selepas SPM. Sama ada dia terus nak menjadi seorang businesswoman, ataupun dia nak jadi seorang engineer, atau nak menjadi seorang sekretaris. Okey, sesi kaunseling kerjaya pada hari ini akan menggunakan teori kerjaya Enro. Okey, fokus dia kepada personality individu tersebut, sama ada personality mereka mengikut gaya asuhan ibu bapa mereka ketika kecil, dan seterusnya ialah klasifikasi kerjaya klien sebentar tadi dan hubungannya antara bidang kerjaya dan juga latar belakang keluarga klien. Bagi prosesnya pula, seperti dalam mana-mana teori sekalipun, pembinaan hubungan kaunselor bersama klien adalah komponen yang paling terpenting sekali dalam sesi kaunseling. Ketika pembinaan hubungan ini, kaunselor akan meminta klien untuk menceritakan sedikit tentang latar belakang keluarga, latar belakang klien dan juga latar belakang pendidikan dan sebagainya. Ketika pembinaan hubungan ini, klien bebas untuk memperkenalkan tentang diri sendiri dan kaunselor juga akan memperkenalkan diri sendiri dan akan mengingatkan tentang etika kerahsiaan. Klien akan dibimbing tentang bagaimana proses kaunseling kerjaya itu akan berjalan pada hari tersebut. Langkah seterusnya dalam teori kerjaya Enro, teroka ataupun penerokaan latar belakang klien berkaitan dengan kerjaya. Okey, ketika proses ini kita akan teroka di manakah setting kerjaya klien. Klien merupakan seorang lepasan SPM seperti klien kita sebentar tadi. Sepatutnya kita akan teroka di manakah setting pekerjaan yang sesuai untuk klien. Dan kita juga akan menerokai apakah minat dan juga kecenderungan klien dalam bidang kerjaya. Klien tersebut mempunyai masalah untuk memilih sama ada untuk menjadi seorang businesswoman, yang kedua ialah menjadi seorang engineer, dan yang ketiga ialah menjadi seorang sekretaris. Lihat secara teliti, ketiga-tiga pemilihan yang diberikan oleh klien sangat bertentangan antara satu sama lain. Oleh itu, betapa pentingnya untuk mengetahui latar belakang kecenderungan kerjaya seseorang klien tersebut. Kaunselor boleh terus membincangkan tentang potensi, kekuatan klien dan juga alternatif yang sedia ada. Okey, jadi bagaimana kita nak membantu klien untuk menerangkan tentang kekuatan dan juga potensi yang dimiliki oleh klien tersebut untuk memberikan keyakinan kepada klien untuk memilih jalan kerjaya yang lebih jelas dan betul. Jadi kaunselor perlu mengenal pasti sama ada klien tersebut merupakan seorang yang person oriented ataupun non-person oriented. Disebabkan teori Enro tiada ujian personality ataupun mana-mana ujian yang menentukan kerjaya, jadi di sini kita boleh menggunakan ujian personality Riasek ataupun ujian personality Holland. Sekiranya klien pernah melakukan ujian Riasek tersebut, mungkin kita boleh tanya secara terus kepada klien apakah keputusan yang didapati ketika itu. Sekiranya klien masih lagi berasa ragu-ragu dengan keputusannya pada masa lalu, mungkin kaunselor boleh memberikan cadangan untuk melakukan ujian tersebut semula supaya klien akan berasa lebih yakin, lebih jelas tentang minat dan kecenderungannya ketika itu. Contohnya klien kita sebentar tadi mendapat
3 mata tertinggi dalam Court Real Estate Holland, iaitu I, investigatif ataupun penyiasatan. Yang kedua ialah S, iaitu social, dan yang ketiga ialah E, iaitu enterprising. Pekerjaan yang sesuai untuk ketiga-tiga Court Real Estate ini ialah sama ada klien tersebut boleh menjadi seorang businesswoman kerana boleh membuat orang percaya kepadanya dan boleh berhadapan dengan orang lain, dan juga klien boleh menjadi seorang psikiatris. Okey, sekarang ini pekerjaan engineer sangat tidak sesuai untuk diri klien. Jadi sekarang pilihan telah berkurang kepada 2 pilihan sahaja. Okey, ketika inilah kita akan bincang bersama klien. Okey, apakah kelebihan pekerjaan satu ataupun jalan yang pertama menjadi seorang businesswoman, dan juga apakah kelebihan untuk meneruskan jalan yang kedua, iaitu psikiatris. Kita akan bincangkan tentang potensi dan juga kekuatan klien. Okey, di manakah klien akan lebih fokus, di manakah klien akan lebih berasa seronok, di manakah klien akan lebih berasa yakin untuk meneruskan perjalanannya di dalam kerjayanya yang akan datang. Okey, baiklah, sekiranya keputusan ujian riasat juga tidak menyebelahi dirinya, maka apa yang boleh dilakukan oleh seorang kaunselor untuk menilai tentang risiko pekerjaan ataupun jalan kerjaya yang akan dituju oleh klien tersebut, sama ada kestabilan ekonomi ataupun tentang peluang pekerjaan pada masa hadapan, apa yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Pada akhir sesi kita akan menetapkan pemilihan kerjaya. Jadi kedua-dua belah pihak akan menetapkan pilihan kerjaya setelah melakukan proses kaunseling yang panjang sebelum ini. Setelah menetapkan pemilihan kerjaya tersebut, perlu menasihatkan tentang perkara yang perlu dilakukan selepas keluar sahaja daripada sesi kaunseling ini. Jadi setelah tamat sesi sebentar tadi, saya boleh mengandaikan bahawa klien tadi mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi seorang psikiatris. Jadi dengan itu kita akan tanya Cik Syakira untuk apakah persediaan untuk menempuhi alam kerjaya sebagai seorang psikiatris ataupun psikiatrik. Cik Syakira, silakan. Oleh itu, mari kita tengok apa persediaan ataupun perjalanan akademik yang membolehkan seseorang pelajar itu untuk menjadi seorang psikiatris. Seperti biasa, seorang pelajar itu mestilah dan wajib mempunyai sijil kelayakan SPM untuk melayakkan diri ke peringkat asasi ataupun matrikulasi ataupun STPM tingkatan 6. Setelah itu, pelajar perlulah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan yang melayakkan diri mereka untuk ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang psikologi yang terdapat di Universiti Awam di Malaysia. Nak tahu tak antara Universiti Awam yang menawarkan bidang psikologi? Agak-agak apa? Okey, yang pertama adalah UUM sendiri, Universiti Utara Malaysia. Yang kedua adalah UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Inggeris. Yang ketiga adalah UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan yang keempat adalah Universiti Malaysia Sabah, UMS. Dan yang kelima adalah UIA, dan banyak lagi. Jadi, ayo kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menggapai apa yang kita impikan. Bye-bye.